boleh tak Islam membenarkan orang mengkritik agama Islam? Satu. Yang kedua, boleh tak kita orang Islam mengkritik orang bukan Islam? Saya rasa perlu dijelaskan perbezaan besar di antara mengkritik, satu lagi adalah menghina. Dua benda berbeza, dia tak sama. Kritik lain, hina lain. Kalau kita bangkitkan tentang bagaimana Al-Quran itu mengkritik agama orang, ada. Al-Quran mengkritik agama Yahudi banyak. Contohlah qad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu ketiga pada tiga. Cerita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang padri jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menganut agama Nasrani dan dia minta supaya Nabi Muhammad mengakui bahawa Isa itu Tuhan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kita nak kata Isa itu Tuhan? Jadi mereka kata Isa alaihi salam itu Tuhan kerana Isa itu ada mak tak ada bapa. Jadi dia ganjil daripada yang biasa, maka dia adalah Tuhan. Jadi bila orang Nasrani ketika itu dia bangkitkan benda macam itu di hadapan Nabi, menyebabkan Allah Taala tu ayat Quran dan Allah Taala mengkritik kepercayaan agama Nasrani. Allah Taala kata inna masala Isa indallah kama masali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Kata Allah Taala perumpamaan Isa alaihissalam di sisi Allah Taala itu seperti mana Adam alaihissalam. Yang Allah Taala kata kepada Adam jadilah Adam, jadilah Adam. Isa alaihissalam itu ada mak, bapa tak ada, disembah. Adam ni mak tak ada, bapa tak ada, lagi ganjil terus. Kenapa tak timbul tajuk sembah kat situ? Maksud kritikan tahu Al-Quran telah berikan kepada agama Nasrani. Dia berlaku. Tapi apakah Quran itu menampilkan penghinaan? Tak, dia bukan menghina tau. Dia mengkritik. Tapi ada satu lagi, macam mana pula agama yang kritik agama Islam? Okey, sebenarnya kalau kita baca dalam Al-Quran, kritikan terhadap agama orang, terhadap Islam tu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam ayat Quran wadda katsirun min ahlil kitab law yurudunakum min ba'di imanikum kufara. Dalam ayat Allah Taala kata ramai di kalangan ahlul kitab itu mereka berhasrat sangat untuk mengeluarkan kamu daripada agama kamu. Hasadan min indi anfusihim, kerana dengki yang ada dalam diri mereka. Ayat Quran ni asal ceritanya adalah selepas perang Uhud. Perang Uhud ni kemenangan tidak berpihak kepada orang Islam. Dan kemenangan berpihak kepada Quraisy pada masa itu, menyebabkan ada orang Yahudi namanya Fisos jumpa dengan dua sahabat Nabi ni, dia orang kritik agama Islam. Dan bila dia orang kritik tu, dia orang siap sebut pula Tuhan tidak berpihak kepada agama kamu. Buktinya Tuhan tidak memberi kemenangan kepada kamu di dalam perang Uhud. Jadi bila dua sahabat Nabi ni dengar, dua-dua ni kata apa? Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wal ka'batu qiblatan. Kata kami redha Allah Taala sebagai Tuhan, kami redha Quran sebagai kitab, kami redha Muhammad sebagai nabi, kami redha Kaabah tu sebagai kiblat. Cerita tu sampai kepada pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil dua sahabat Nabi itu jumpa dengan Nabi, Nabi tanya, betul ke? Kata betul lah. Bila Nabi Muhammad dengar, Nabi kata aflahtuma wa asabtuma khairan. Nabi SAW kata, kamu berdua berjaya wahai sahabat. Wa asabtuma khairan, kamu akan mendapat kebaikan. Jadi di situ kita akan nampak bahawasanya bagaimana Islam itu telah memberi peluang untuk mengkritik tau. Orang bukan Islam kritik agama Islam, orang Islam mengkritik agama lain. Islam membenarkan kritikan, tapi penghinaan itu tak boleh. Itu yang katakan kebebasan. Yang timbul isu adalah penghinaan. Apatah lagi, penghinaan itu boleh membawa kepada pembalahan. Okey, Islam ni kita kena faham, dia tak bagi kita berbalah. Allah Taala telah menurunkan ayat Al-Quran. Ayat itu berbunyi, kata Allah, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah, bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudis. Di situ orang akan faham soal penghinaan itu automatik dilarang, tak boleh. Sebab kalau orang itu mengatakan boleh menghina, dia telah menafikan unsur penting bagi kebebasan, iaitu al-mas'uliyah, sikap kebertanggungjawaban. Jadi salahlah penghinaan terhadap Nabi. Isu sekarang dah hina. Bila dah hina, Muhammad ni pula lagi bunuh. Alamak, panjang cerita kat situ. Dia problem besar dalam wacana orang Islam dalam isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW ni. Sebab dia terikat kepada beberapa fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama terdahulu dalam isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Contohnya macam Al-Imam Ibn Taymiyah, dia pernah tulis dalam kitab dia Majmu' Al-Fatawa, pandangan ulama dalam isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Antaranya dia bawa pandangan dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik yang menyatakan bahawasanya mana-mana orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka orang itu dibunuh walaupun tidak disuruh bertaubat. Dahsyatlah, keraslah pandangan ni. Jadi pandangan ni Ibn Taymiyah dah bawa. Kan, bukan Ibn Taymiyah lah, bahkan dalam kitab-kitab lain pun ada nyatakan sebegitu. Cumanya kalau kita pergi pada pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i, agak lunak sikit. Bila orang tu menghina Nabi Muhammad SAW, makanya diminta supaya orang itu bertaubat dahulu. Tiba-tiba dia bertaubat, maka dia dilepaskan. Tapi kalau dikekal dengan mempertahankan sikap untuk menghina itu, maka fatwa itu mengatakan boleh dibunuh. Lagi masalah sekarang, ada orang menjatuhkan hukuman mati kepada penghina itu. Yang pertama, dia pergi buat merentasi undang-undang. Dia bukanlah kita boleh nak pergi bunuh sebab ada fatwa ni, tak boleh macam tu kan. Benda tu tidak dibenarkan. Tapi hendaklah dilakukan berasaskan kepada peruntukan undang-undang. Kenapa? Sebab base asal kepada keizinan bunuh itu mereka merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberi keizinan kepada sebilangan sahabat ketika itu untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf yang dia telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu dijadikan sebagai sandaran bahawasanya boleh bunuh pada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun mereka lakukan minta izin daripada Nabi. Jadi di situ disimpulkan bukanlah orang tu pergi buat secara peribadi tau, bukan. Tapi orang tu melakukan itu berasaskan kepada undang-undang. Maka yang lakukan itulah kerajaan.